Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk personaliti alam pekerjaan. Saya Nur Afiqah Azri binti Muhammad Farid, 2023870658. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, definisi alam ialah mengalami, merasai atau menempuh segala kesusahan, kesulitan ataupun perubahan. Pekerjaan pula bermaksud sesuatu yang diusahakan secara berterusan kerana mencari nafkah. Jadi saya dapat simpulkan bahawa alam pekerjaan merupakan satu fasa dalam kehidupan yang mana manusia perlu tempuhi demi mencari pendapatan. Pendapatan ini akan digunakan untuk menyara kehidupan sendiri, kehidupan keluarga dan menyumbang kepada ekonomi negara dan juga agama. Alam pekerjaan ini merangkumi segala aspek yang berkaitan dengan budaya dan etika dalam bekerja. Setiap individu perlu bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan kerjaya mereka. Mereka juga perlu menyediakan diri membuat persiapan sebelum bekerja seperti dari aspek ilmu, dari segi etika kerja dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farah Alia binti Muhammad Iskandar. Seterusnya saya akan meneruskan di bawah tajuk matlamat dan tujuan sebenar bekerja. Matlamat dan tujuan bekerja menurut Islam, yang pertama adalah bekerja merupakan satu amanah yang telah ditalifkan kepada umat manusia yang bergelar Khalifah Allah di muka bumi ini. Khalifah ini merupakan setiap manusia merupakan khalifah yang telah ditaklifkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Jadi bila mana kita nak memakmurkan bumi, mestilah kita melakukannya dengan cara bekerja. Dan yang kedua, bekerja dengan cara yang halal membolehkan manusia mendapatkan wang dan rezeki dengan cara yang halal. Okay. Bila mana kita memakmurkan bumi, kita mestilah bekerja. Bila mana kita nak dapatkan sesuatu di muka bumi ini untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, jadi mestilah kita melakukannya dengan cara yang halal supaya bila kita bekerja dengan cara yang halal, kita akan dapat wang dan harta dengan cara yang halal. Dan yang ketiga, bekerja menjadi ibadah apabila diniatkan kerana Allah SWT. Jadi bila mana kita bekerja, janganlah bekerja semata untuk bekerja, tetapi bekerja niatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Okay, kerana bila mana kita niat untuk beribadah kepada Allah, bukan saja kita dapat pahala, tapi dalam masa yang sama, kita ni bekerja kerana Allah dan kita akan melakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi tidak adalah gejala pecah amanah ataupun rasuah berlaku dalam pekerjaan kita, sebab apa yang kita buat tu adalah semata untuk Allah SWT. Seterusnya, dalil bagi pekerjaan yang mana dituntut oleh Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 15, maksudnya dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di madrata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kamu kembali setelah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Jadi dari ayat ini, ayat dari surah Al-Mulk ini menyatakan bahawa Allah SWT sendiri yang menyuruh kita untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Seterusnya, dalam hadis Nabi SAW menyebut, maksudnya barang siapa mencari rezeki untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Jadi melalui hadis ni kita dapat melihat bahawa tuntutan bekerja ni amat penting. Dan bila mana kita mencari rezeki yang halal daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Jadi kita ni bekerja secara bersungguh-sungguh lah, dan dengan tujuan bekerja itu untuk memenuhi nafkah keluarga. Bila mana kita bekerja, kita dapat menanggung ahli keluarga kita. Jadi kita tidak
lagi meminta-minta kepada orang lain. Dan ganjarannya sangat besar, bukan setakat kita dapat pahala, bahkan apabila di hari kiamat, wajah kita ni akan berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Seterusnya, matlamat dan tujuan bekerja dari segi sudut pandang barat pula, mereka ni hanya melihat dari sudut keduniaan semata. Antaranya, mereka bekerja semata untuk mencari sumber kewangan, untuk menguji keupayaan dan kebolehan, untuk memenuhi minat, untuk mencari kepuasan. Bila mana mereka ni bekerja hanya sekadar untuk cari kepuasan dan mencari duit semata, jadi sebab itulah boleh berlaku masalah-masalah dalam pekerjaan. Contohnya macam pelecehan seksual, kemudian berlakunya rasuah, penyelewengan, pecah amanah dan benda-benda yang boleh menyebabkan sesuatu masalah tu berlaku dalam pekerjaan. Sebab apa? Sebab mereka ni melakukan pekerjaan semata-mata untuk hal keduniaan. Dan dalam masa yang sama, mereka juga mengutamakan konsep materialisme dan hedonisme. Materialisme dan hedonisme dalam pekerjaan ni, yang mana materialism ni adalah dengan cara material sebagai pencapaian kebahagiaan dalam kehidupan. Yang bermaksud dengan kekayaan itu adalah semata-mata jalan untuk menjadikan sesuatu kehidupan itu adalah kehidupan yang bahagia. Maksudnya, bila mana material ini sebagai pencapaian utama untuk dapatkan kebahagiaan, jadi mereka ni bekerja dengan cara yang melanggar syarak lah, sebab mereka ni nak dapatkan kekayaan dengan cara yang mudah. Okay, macam mana kita nak dapatkan kekayaan dengan cara yang mudah? Iaitu dengan melakukan amalan rasuah ataupun bila mana bekerja ni melakukan sesuatu yang lebih senang untuk dapatkan duit dengan cara mencuri, merompak, ataupun melakukan kekerasan, melakukan berjudi semata-mata untuk dapatkan kekayaan tadi. Sebab kekayaan tu adalah ukuran yang utama untuk dapatkan kebahagiaan. Jadi dalam macam mana sekalipun, yang penting sekali mereka dapat kekayaan. Sumber daripada mana, itu tidak menjadi masalah utama. Dan lagi satu adalah hedonism, yang mana pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Jadi bila mana mereka bekerja ni, yang penting sekali ada keseronokan dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi tidak kisahlah pekerjaan tu dilakukan dengan cara yang halal ataupun haram, itu bukan tujuan utama. Yang penting apa yang mereka buat ni, mereka seronok dan mereka mendapat kebahagiaan dengan cara mereka tersendiri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Barusli akan menjelaskan aspek alam pekerjaan menurut Islam. Antara aspek yang Islam tuntut dalam alam pekerjaan ialah amanah, ikhlas dan juga tekun. Yang pertama adalah amanah. Amanah ialah sifat mahmudah, iaitu sifat terpuji yang berasal dari perkataan Arab, iaitu amanatan, yang bermaksud dipercayai, yakni melaksanakan segala tuntutan yang telah diberikan kepada seseorang. Amanah dalam pekerjaan bukan sekadar tanggungjawab terhadap majikan atau organisasi, tetapi ianya juga bertanggungjawab kepada ajaran Allah, Rasulullah dan kepada sesama manusia. Sebagai umat Islam, kita dilarang mengkhianati amanah, sama ada terhadap Allah, Rasulullah atau sesama manusia. Selain itu, orang yang tidak menjalankan tugas dan amanah dengan penuh tanggungjawab disifatkan sebagai orang munafik. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 tanda orang munafik, iaitu apabila bercakap ia berbohong, apabila berjanji ia mungkiri, dan apabila diberi amanah ia khianati. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, sebagai pekerja, marilah kita sentiasa menjalankan tugas dan amanah kita dengan penuh tanggungjawab dan adil, agar kita dapat memenuhi harapan Allah
dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua ialah sifat ikhlas. Sifat ikhlas perlu ada dalam diri kita, terutama dalam dunia pekerjaan. Ikhlas merupakan tingkah laku yang terpuji yang seharusnya menjadi ciri setiap Muslim. Amalan yang tidak dilandaskan pada keikhlasan kepada Allah dianggap sebagai amalan yang cacat dan tidak ternilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, amalan yang dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat keberkatan, pahala dan ganjaran dari Allah. Oleh itu, sebagai pekerja, kita haruslah bertuhankan Allah SWT dan tidak bertuhankan ketua atau majikan. Barulah kita akan ikhlas melakukan kerja. Yang terakhir adalah tekun. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan setiap tugas dengan tekun dan berkualiti. Islam juga mendidik setiap Muslim agar bersungguh-sungguh dalam pekerjaan serta tidak berputus asa atau bermalasan dalam setiap tugas yang diberikan. Setiap Muslim diingatkan untuk menjadi seorang yang berfikiran positif dan bersikap positif dalam hidupnya. Setiap hari, seorang Muslim seharusnya bermula dengan semangat yang tinggi, melaksanakan kerja dengan ketekunan dan berkualiti serta bersungguh-sungguh. Oleh itu, Islam memberi penekanan terhadap kepenatan dalam mencari rezeki yang halal. Kerana itu, dianggap sebagai ibadah. Sebaliknya, Islam mengecam sikap menganggur, meminta dan bermalasan yang akhirnya menjadi beban kepada masyarakat. Walaupun Islam menasihati kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan kehidupan, namun ini perlu diiringi dengan usaha dan kerja keras. Rezeki yang ditentukan oleh Allah sangat berkait rapat dengan usaha, ketekunan dan kesungguhan yang berterusan. Sebagaimana diungkapkan oleh pepatah Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Seterusnya saya ingin merasa terperas dalam pekerjaan berada. Dan saya sebagai usaha mencoba usaha yang dipelajari di khusus untuk satu diri. Pertama, hidup kerja. Menekan cerita barat menggunakan berbagai teori untuk menilai dan mengikuti gerak kebutuhan kerja. Teori-teori ini termasuk perkara seperti penerapan matlamat, pemikiran pembangunan pribadi, riasan prestasi dan kebolehan kerja. Selain itu, ada juga teori seperti analisis sistem dan the Maslow's hierarchy, iaitu antara teori dan kerja yang digunakan secara meluas dalam tempat kerja barat. Ia sering digunakan oleh teoris, perunding dan penganalisis untuk menilai dan merancang strategi untuk kejayaan pertumbuhan dan pengurusan perniagaan. Dan pada itu, teori-teori tersebut jelas digunakan untuk mengukur dan menilai prestasi kerja. Serta memang pasti bidang di mana penambahbaikan diperlukan dan mengoptimumkan produktivitas dan kejayaan tempat kerja secara menyeluruh. Teori juga sangat menyampaikan nilai profesionalisme. Profesionalisme adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan idea tingkah laku dalam cara yang dianggap sesuai ataupun boleh diterima dalam konteks atau budaya tertentu. Dalam konteks tempat kerja, profesionalisme biasanya bermaksud mengekalkan rasa hormat dan menunjukkan kesopanan dan kebaikan kepada orang lain. Dan juga perlakuan dengan jujur dan beretika. Secara umumnya di barat, diorang memang meletakkan nilai profesional yang tinggi di tempat kerja. Ini bermaksud mereka mengutamakan kepakaran, kesikapan dan kemahiran pekerja. Dan jika juga mengharapkan pekerja untuk menegakkan piawaian kelakuan yang menggalakkan keadilan dan integriti serta mengekalkan etika kerja yang kukuh dan komitmen terhadap kejayaan organisasi. Satu sekali, dunia barat adalah kebiasaan dari individu untuk memisahkan kepercayaan agama dengan urusan kerja. Mereka menganggap bahawa mereka perlu mementingkan kehidupan profesional mereka. Ini bermakna terdapat perbezaan yang kukuh antara nilai dan amalan yang berkaitan dengan agama seseorang dalam jangkaan norma dan nilai tempat kerja. Orang ramai dijangka mengekalkan profesionalisme dan objektiviti di tempat kerja.
dan memudahkan kepercayaan dan nilai agama daripada mereka untuk mengelakkan konflik dan gangguan. Ini adalah penting bagi mereka jika perlu memastikan bahawa mereka perlu mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, inklusif dan pelbagai, di mana individu tidak akan tertekan untuk mematuhi mana-mana agama atau ideologi tertentu. Kesimpulan menerima dan memahami elemen personaliti alam pekerjaan dari perspektif Islam seperti jujur dan amanah pada masa yang sama mengintegrasikan elemen positif dari Barat. Yang pertama, dapat membentuk keseimbangan budaya kerana menyumbang kepada persekitaran kerja yang berdaya maju. Yang kedua, etika kerja dapat memastikan tindakan dan keputusan di tempat kerja bersifat adil dan bertanggungjawab. Yang ketiga, dapat membentuk personaliti seimbang, iaitu Pekerja tetap perlu berusaha menunaikan tanggungjawab terhadap Tuhan semasa menjalankan tugas di tempat kerja. Yang keempat, menyemai nilai-nilai kerjasama dan keterbukaan. Hal ini dapat membentuk keharmonian di tempat kerja. Sekian pembentangan kami tentang personaliti alam pekerjaan daripada Kumpulan 3. Terima kasih.